Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Seringkali yang menjadi masalah bukanlah hadirat-Mu ya Tuhan, 常常成为问题的不是你的宝座， tetapi hadirat kami. 可是是我们的出席。 Engkau sudah ada di tengah-tengah kami, 你已经在我们的当中， tetapi kami yang seringkali tidak hadir secara sepenuhnya di dalam ruang ibadah. 可是我们常常并不是全心全意的存在这个教堂敬拜里面。 Tubuh kami memang ada di tempat ini, 我们的身体是在这个教会里面， tetapi pikiran, jiwa, dan perasaan kami seringkali mengembara ke tempat yang lain. 可是常常我们的思想、我们的心却徘徊在外。 Kami tidak sungguh-sungguh terarah dan fokus kepadamu ya Tuhan. 我们没有真正的专心于你。 Itu sebabnya Tuhan kami memohon Engkau yang saat ini juga menarik kami kepadamu. 主啊，这个时候求主你来帮助我们，这个时候让我们能够亲近你。 Berikan kami telinga seorang murid. 求你赐给我们这个门徒的耳朵， Berikan kami hati yang rindu firman-Mu. 求你赐给我们渴慕神的话语的心， Berikan kami pikiran yang mampu menangkap isi hati Tuhan. 让我们的心能够明白了解主你的心意， Berikan kami kehidupan yang suka menaati firman-Mu. 让求主你赐给我们一颗喜悦主你的话语的生命。 Kami memuji-Mu Tuhan karena Engkau akan memberkati kami dengan firman-Mu. 我们要歌颂赞美你，因为你要用你的话语来赐福于我们。 Dalam nama Tuhan Yesus, 我们奉靠主耶稣的名， sama-sama kita katakan. 我们说 Amin, Amin. amin, puji 阿 Tuhan. 门。感谢神。 Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 各位主内亲爱的弟兄姐妹，大家早安。 Saya sangat bersyukur karena bisa beribadah bersama dengan jemaat sekalian di tempat ini. 我非常的高兴，今天早上我可以与众弟兄姐妹一起来敬拜神。 Terakhir saya khotbah di sini saudara-saudara bulan Maret tahun lalu, dan yang saya hadapi itu adalah bangku-bangku yang kosong. 我去年最后一次在本堂正道，就是去年的3月份，那个时候我看我们的这个座位还是空的。 Jadi hati saya gembira banget melihat saudara-saudara ya bisa beribadah di tempat ini dan cukup ramai. 所以今天早上我们非常的高兴，看到我们大家坐在这里，也是蛮多的人。 Saya juga ingin menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada paduan suara gabungan dari GMI Immanuel ya. 我也是非常的给我们的这个教师班一个赞。 Nih saya kasih tahu saudara, 我告诉你们大家， nyanyi pakai masker lebih susah daripada khotbah pakai masker. 以这个戴口罩来唱歌唱诗呢，比讲到戴口罩更难。 Jadi saudara jangan anggap enteng mereka nyanyi dengan bagus pakai masker. 所以他们唱歌的时候戴口罩是非常辛苦的。 Yuk kita kasih jempol buat mereka. 让我们给他们一个赞。 Yes. Puji Tuhan. 感谢神。 Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema tentang ibadah. 弟兄姐妹，我们今天早上要思想一个主题，有关于敬拜。 Ayo, saya undang kita buka firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25 dan saya akan minta Ibu Esther membacakan dalam bahasa Mandarin saja. Saudara yang berbahasa Indonesia, mohon baca sendiri di Alkitabnya. 我们看希伯来书的第10章第19到25节，我们单单用中文来读。希伯来书第10章第19到25节。 弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是接着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子进过。这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理神的家，并我们心中天良的亏欠已经杀去，身体用清水洗净了。 就当存着诚心和充足的信心来到神面前，也要坚守我们所承认的指望，不致摇动，因为那应许我们的是信实的。又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉，既知道那日临近。 就更当如此。 Terima kasih Ibu Esther, dan saya akan mengundang kita melihat kembali ayat yang 25. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia terjemahan yang berbeda. Hendaklah kita selalu rajin berkumpul untuk beribadah bersama.
传道所读的是另外的一个版本，就是我们要常常的一起来聚会。Firman Tuhan begitu jelas menasihati kita untuk tetap beribadah bersama di gereja. 所以呢，神要我们要常常一起在教会来敬拜。Memang selama pandemi kita tidak bisa datang ke gereja untuk beribadah tatap muka. 我们知道，我们这个疫情这个时期呢，我们没办法就是实体的来到教会来敬拜神。Tetapi syukur kepada Tuhan, setelah 2 tahun pandemi berangsur-angsur semakin tidak berbahaya seperti di awal. 可是我们感谢神，经过了这2年，我们看到这个疫情就是渐渐的、慢慢的，没有过去那样子那么的危险。Dan kita tahu bahwa pemerintah Indonesia saat ini menerapkan PPKM level pertama, artinya yang paling rendah. 我们也看到印尼政府现在已经规定了，我们这个印尼的国家是进入的这个社区限制的第1级，所以就比较最低的一个基层。Sejauh yang saya tahu, saudara-saudara, banyak gereja di Indonesia sudah mulai membuka ibadah onsite atau ibadah tatap muka. 据我了解呢，印尼的大部分的教会已经开始到教会实体的敬拜。Nah, saudara-saudara, ada sebuah penelitian di Amerika ya baru bulan Maret yang lalu. 弟兄姐妹，在这个3月份的时候，在美国有一个研究中心 menemukan ada 33% orang Kristen masih belum beribadah di gereja walaupun sudah dibuka. 他们的研究发现说，教会当中有33%的人，这个会友还没有到教会敬拜，虽然教会已经开了。 Penelitian ini memang ada di Amerika Serikat. 这个研究是在美国做的。 Tetapi tadi saya sempat ngobrol dengan Boksu Joshua. 我刚才跟这个邱牧师聊天， Ternyata mirip, saudara, dengan apa yang ada di gereja ini. 原来跟我们这个教会的我们本堂的情形也差不多一样。 Sebelum pandemi kehadirannya kira-kira 450 orang. 我们在疫情之前，我们的会友参加聚会的是大概400多人。 Nah, dalam bulan terakhir ini kehadirannya 300 orang, berarti mirip ya. 然后最近我们看到我们教会参加崇拜的弟兄姐妹大概300个人数，所以这个情形是很相似的。 Sekitar 2/3 jemaat sudah datang ke gereja, sepertiganya masih belum datang ke gereja. 2/3的会友已经来到教会来崇拜，那1/3的人还在家里敬拜。 Tentu alasannya beragam bagi mereka yang tidak datang ke gereja. 对他们没有到教会来敬拜的，当然他们有各种不同的理由。 Dan kita juga tidak bisa menyalahkan mereka, apalagi kalau mereka masih khawatir terkena virus. 当然我们也没办法错怪他们，他们也怕说被染上这个病毒。 Sebab walaupun pandemi memang sudah semakin ringan, tetapi jangan lupa ini masih pandemi. 我们知道这个疫情虽然已经比较轻了，可是我们还在这个疫情的这个时期当中。 Tetapi ada satu hal yang saya ingin katakan dengan tegas di sini. 可是我要讲的一个更巩固的、坚固的一件事。 Apapun alasanmu, saudara, jangan sampai engkau tidak ke gereja beribadah karena engkau sudah terlalu nyaman dengan ibadah online. 我是说，你们不要没有来教会来敬拜，是因为你们觉得你们在家中敬拜是非常的舒适了。 Nah, ini yang tidak boleh terjadi. 所以这个情形，这样的想法不可以有 Saudara 这样的想法。 berdasarkan ayat 25 yang tadi kita baca, kita akan merenungkan satu pernyataan ini. 我们依据我们刚才所读的第15节，我们要思想这些真理。 Kita bersama beribadah pada setiap hari Minggu. 我们在每个主日呢一起来敬拜。 Kalimat ini terkesan sederhana. 这个词句听起来是非常的简单。 Dan kalau ditanya semua orang Kristen pasti menyetujuinya. 应该每一个基督徒都同意。 Tetapi apakah kita sungguh memahami makna dari kalimat ini? 可是我们是不是真正的了解这个里面的含义？ Nah, saudara, khotbah saya akan mengajak kita mendalami 3 frase kunci dari kalimat ini. 今天早上我们要一起思想这个经文当中的3个非常关键的这个问题。
Dan kita akan mulai dari yang paling belakang sampai yang di awal. 我们从上面的开始。 Coba kita lihat yang pertama saudara. Setiap hari Minggu. 也就是说，在每个主日， Kecuali orang Kristen Advent, semua orang Kristen di dunia ini beribadah pada hari Minggu, betul nggak? 除了这个安息日教会，可以说每一个基督徒几乎都是在礼拜天来做礼拜，对吗？ Sebenarnya kebiasaan ini sudah ada sejak gereja mula-mula. 其实这个习惯、这个习俗已经在这个初期教会有这样的情形。 Saudara bisa catat, nanti baca sendiri di rumah. Misalnya saudara Kisah Rasul 20 ayat 7. 我们可以看《使徒行传》第20章第7节， 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai 2. 格林多前书第16章第1节到第2节。 Dikatakan bahwa jemaat mula-mula mereka berkumpul, bersekutu dan menyembah Tuhan pada hari pertama yaitu hari Minggu. 那你说，信徒呢，他们积极在一起来敬拜，就是在7天的第一日。 Nah, mungkin kita mengaitkannya dengan perintah Allah dalam perjanjian lama agar kita menguduskan hari Sabat. 也许我们把这个事情连接到跟这个旧约的这个圣经所记载，就是我们要守圣日。 Tetapi sadarkah kita bahwa perintah untuk menguduskan hari Sabat itu hanya ada di perjanjian lama. Kita tidak akan menemukannya dalam perjanjian baru. 我们是不是会发觉说，其实这个守圣日只有记载在旧约的圣经，然后在新约圣经我们没有看到有记载这一段话。 Bahkan dalam cerita-cerita Tuhan Yesus di kitab Injil, kita mendapatkan kesan bahwa hari Sabat itu tidak lagi penting. 我们如果看这个四福音书，我们看到主耶稣有说，其实这个圣日或者这个安息日并不是算很重要的一天。 Yesus seringkali melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya dilarang oleh agama Yahudi pada hari Sabat. 其实犹太教他们禁止在这个安息日做一些事情。 Lagi pula saudara-saudara, kalau kita bicara hari Sabat, itu bukan hari Minggu. Hari Sabat itu hari ke-7, yaitu hari Sabtu. 如果我们讲这个安息日，其实安息日不是在礼拜日，而是在礼拜六。 Dan di dalam Galatia pasal 4, Kolose pasal 2, Paulus mengajarkan bahwa orang Kristen sudah bebas dari kewajiban menjalani perintah tentang hari Sabat. 像加拉太书第4章、哥罗西书第2章，使徒保罗教导说，这个信徒呢已经不需要守这个安息日。 Jadi sekali lagi kita bertanya-tanya, mengapa orang Kristen dari awal sudah beribadah pada hari Minggu, bukan hari Sabtu? 也许我们会问，为什么基督徒从开始，他们并不是在周六、礼拜六来敬拜，而是在这个礼拜日呢？ Nah, sebelum saya bantu menjawab, saudara-saudara, kita harus tegas dulu memahami bahwa semua hari itu harinya Tuhan. Amin. 当我还没有解释这个部分的时候，我们知道每一天都是主的日子。我们阿门。 Setiap hari itu hari yang kudus. 每一天都是圣日。 Artinya tidak ada hari yang tidak penting di mata Tuhan. 也就是说，在神的眼中，没有一天不是重要的。 Kita bertumbuh dalam iman dan kerohanian bukan hanya pada hari Minggu. 我们不是在这个星期日，我们的这个生命，我们的这个信心得到成长。 Kita mengalami Tuhan juga bukan hanya pada hari Minggu. 我们也不是单单在这个礼拜日经历到主。 Jadi ini saudara mesti pegang dulu baik-baik bahwa bukan berarti kita beribadah hari Minggu lalu Senin sampai Sabtu itu hari nggak penting di mata Tuhan. 因为不是说我们在这个主日、这个礼拜日来敬拜神，也就表示说礼拜一到礼拜六是不是重要的日子？ Nah saudara-saudara, orang Kristen dari sejak awal menetapkan hari Minggu untuk menjadi hari mereka beribadah. Karena apa? Karena hari Minggu merupakan hari kebangkitan Yesus Kristus. 基督教已经定下来，这个礼拜日是我们基督徒敬拜的这个日，因为礼拜日呢是这个主耶稣复活的日子。 Bagi orang Kristen, kebangkitan Yesus itu adalah intisari dari iman kita.
因为对基督徒来说，这个主耶稣的复活是我们信仰的这个本质。Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14, kalau Yesus tidak dibangkitkan maka iman kita adalah sia-sia. 在哥林多前书第14、15节，使徒保罗说，如果主耶稣没有复活，我们的信仰、我们的信心是徒然的。 Jadi jelaslah saudara mengapa kita beribadah pada hari Minggu, karena inilah hari Paskah kecil. 所以很清楚的告诉我们，为什么我们在这个礼拜日敬拜神，因为可以算说是一个小的复活节。 Kita beribadah pada hari Minggu karena kita memperingati dan merayakan kebangkitan Yesus Kristus. 我们在主日来敬拜神，因为我们纪念以及庆祝主耶稣的复活。 Itu sebabnya saudara-saudara, kalau engkau beribadah pada hari Minggu tetapi mukamu asem, maka engkau tidak mengerti makna dari hari Minggu. 所以弟兄姐妹，当你礼拜日来做礼拜的时候，你愁眉苦脸的时候，所以呢，其实你不懂得，你不了解这个主日敬拜的意义。 Saudara, apapun pergumulan dan perasaanmu yang engkau bawa waktu engkau beribadah, 弟兄姐妹，无论你带着任何的这个心情，来敬拜神， engkau boleh datang dan engkau boleh serahkan semua kepada Tuhan. 你可以把一切都完全交托给神。 Tetapi pada akhirnya sukacita itu seharusnya yang mengisi jiwa kita. 但是这个神所赐给我们的喜乐，应当是充满在我们的心里面的。 Karena kita beribadah di hari di mana kita tahu Tuhan kita bangkit dan sudah menang atas musuh-musuh kita. Amin. 因为我们知道，我们是在这个主得胜的日子、复活的日子来敬拜神的。 Yang kedua, saudara, frase beribadah. 第二就是我们看这个敬拜这个字， Hal terpenting yang kita lakukan sebagai orang Kristen setiap hari Minggu itu adalah beribadah. 我们每一个基督徒、每个信徒要做的，在礼拜天就是我们要敬拜主。 Memang ada perdebatan apakah hari Minggu itu kita 100% beristirahat, tidak boleh buka toko, tidak boleh kerja. 所以有一些辩论来说，是不是在这个礼拜天，我们根本就不可以开店，或者我们完全不能有一些的活动或者工作？ Itu masih perdebatan, saudara. Tetapi semua orang Kristen di dunia mereka setuju hari Minggu kita harus beribadah. 当然是这个也是一直成为一个辩论的问题。可是我们知道，在礼拜日的时候，基督徒他们都喜乐的来教会来敬拜神。 Berdasarkan Ibrani pasal 10 yang kita sudah baca, kita akan melihat 3 makna yang kita bisa nikmati di dalam ibadah. 依据我们刚才所读希伯来书第10章，刚才我们所读的，我们看到有3个我们必须要了解的这个含义。 Memang ibadah itu adalah kita memuji, mengagungkan, menyembah Tuhan. 我们敬拜的时候，我们是高举荣耀，就是赞美神的名。 Kita mempersembahkan yang terbaik dari diri kita kepada Tuhan. 我们把我们里面最好的献给神。 Akan tetapi kita bersyukur karena Tuhan kita bukan hanya menerima pujian, tetapi Dia juga akan memberikan berkat-berkat rohani yang luar biasa kepada kita. 我们知道我们的神不是单单领受我们的赞美歌颂，可是他也会大大的赐福给我们。 Nah, saudara, kita lihat. Yang pertama, saudara, di dalam ibadah kita menikmati hubungan dengan Allah. 所以我们看到第一点，在这个敬拜当中呢，我们经历我们享受与主的一个亲密关系。 Itulah yang dikatakan di dalam ayat 19 sampai 20. 就在19、20节所记载的。 Kalau saudara membaca dari pasal-pasal sebelumnya, kita melihat bahwa Yesus digambarkan sebagai sang imam besar. 如果我们读这个第10节之前的章节，我们看到这边主耶稣被描述为大祭司。 Di dalam perjanjian lama, saudara, banyak imam tetapi hanya satu imam besar. 在旧约圣经有很多的祭司，可是只有一位大祭司。 Dan tugas imam besar, saudara, yang tidak dimiliki oleh imam-imam lain adalah dia masuk ke ruang maha kudus di bait suci. 这个大祭司与祭司不同的这个职分，就是他能够进入到至圣所。 Dia masuk ke ruang maha kudus 1 tahun 1 kali. 他1年1次可以进入至圣所。 Di hari penebusan atau dalam bahasa Yahudinya Yom Kippur. 也就是在这个这个赎罪之日。 Apa yang dilakukan oleh imam besar pada hari itu? 在那一天呢，这个大祭司做什么呢？ Dia akan mewakili umat Tuhan untuk memohon saudara-saudara
akan pengampunan, akan penebusan dosa mereka. 他会就是代表这些众信徒来向上帝来呼求，让神来赦免这个众信徒的罪。 Tetapi saudara-saudara, Yesus adalah sang imam besar yang sejati. 我们知道主耶稣是这个真正的大祭司， Hanya Yesuslah yang bisa menjadi jembatan antara manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. 只有主耶稣能够成为这个罪人与犯罪的人与这个至圣的神的一个桥梁。 Ketika Yesus mati di atas kayu salib, kita tahu bahwa tirai yang memisahkan ruang kudus dengan ruang Maha Kudus terbelah dua dari atas. 我们知道，当主耶稣死在十字架上的时候，这个圣殿的这个幔子，就是隔离这个圣所至圣所的这个幔子，从上到下裂为两半。 Ini adalah simbol yang sangat penting. 这是非常重要的一个象征。 Selama berabad-abad, ruang Maha Kudus itu selalu ditutup oleh tirai yang besar. 就是几世纪之久呢，这个至圣所都有一片这个大的这个幔子，把它遮住。 Tidak boleh ada satupun manusia selain imam besar yang tadi saya sudah katakan bisa masuk ke dalamnya. 没有任何一个人除了大祭司可以进入到里面去。 Karena ruang Maha Kudus itu adalah tempat hadirat Allah yang Maha Kudus bersemayam. 因为至圣所就是我们圣洁的神的这个宝座。 Manusia berdosa tidak bisa masuk, tidak punya akses kepada Allah yang Maha Kudus. 因为这个犯罪的人没办法，就是进入到这个上帝的这个至圣所。 Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, manusia dan Allah terputus hubungannya. 以简单的来说，就是人与上帝的这个关系就是隔绝了。 Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, tirai pemisah itu robek dari atas ke bawah, saudara-saudara. 所以当主耶稣死在十字架上的时候，我们看到这个幔子从上到下裂为两半了。 Inilah yang dikatakan oleh ayat 20, Yesus membuka jalan itu. 这里是20节所提到的，就是主耶稣开了一条新的路。 Karya Yesus telah menyambungkan kembali antara manusia berdosa dengan Allah. 主耶稣的作为已经把这个犯罪的人与这个神把它连结。 Saudara, di dalam ibadah kita menikmati hubungan dengan Allah yang kita panggil Bapa. 弟兄姐妹，在敬拜的时候呢，我们以上帝，我们称为父神的这个上帝，我们有一个亲密的关系。 Saudara-saudara, kalau saya membaca cerita-cerita orang-orang terkenal ya yang mengadopsi anak. 如果我读有一些的消息或者文章说有人就是领养孩子。 Ya, misalnya saudara Angelina Jolie ya, salah satu bintang film Amerika yang terkenal. 比如说这位美国的明星 Angelina Jolie。 Saudara, dia mengadopsi anak saudara dari latar belakang yang buruk. 他是领养了一些小孩，是从不好的这个背景的一些小孩。 Kalau saya tidak salah ingat, dia mengadopsi anak-anak terlantar dari para pengungsi Kamboja. 他是领养了这些柬埔寨难民的那些小孩。 Anak-anak itu saudara dari latar belakang yang sama sekali tidak menguntungkan. 其实这些孩子也应该不会带给他任何的益处。 Tetapi ketika diadopsi oleh Angelina Jolie, maka anak itu mengalami begitu banyak hal-hal yang baik, keuntungan demi keuntungan. 可是当这些小孩被这个 Angelina Jolie 所领养之后呢，他们就享受到很多的这个益处利益。 Saudara, kita seringkali berpikir, aduh seandainya saya diadopsi oleh orang yang jauh lebih kaya. 也许我们会说，那如果说我被一个更富有的人所领养的话， Jauh lebih hebat, maka hidup saya pasti akan lebih enak sekarang. 当然我现在的生活会比较好一点的。 Saudara lupa, saudara sudah jadi anak Bapa surgawi. Amin. 我们忘了，我们已经成为我们天上的父的儿子。我们阿门。 Saudara itu jauh lebih istimewa.
我们是更特别的人。 Bapa kita di surga adalah pencipta seluruh alam semesta. 我们在天上的父是创造宇宙万物的神。 Di dalam ibadah kita menikmati relasi dengan Tuhan, dengan Bapa itu. 在敬拜当中，我们享受与我们父神的这个关系。 Kita memuji, kita memohon, kita mensyukuri. 我们歌颂赞美他，我们向他感恩。 Dan Allah berbicara kepada kita, menguatkan, menghibur. 神对我们说话，他借着他的话语来安慰我们。 Inilah hubungan dua arah. 这就是两方面的一个关系。 Yang kedua, saudara-saudara, di dalam ibadah kita menikmati pengampunan dari Allah. 第二就是在这个敬拜当中，我们经历了这个上帝的赦免。 Itu yang dikatakan ayat 21 sampai 22. 这是在21节、22节所记载的。 Saudara, Yesus sebagai imam besar berbeda dengan imam besar lainnya yang pernah hidup. 弟兄姐妹，主耶稣是大祭司，跟曾经活在世界上的大祭司是不一样的。 Imam besar di sepanjang sejarah bangsa Israel, mereka itu datang dengan membawa hewan sebagai korban penebusan dosa. 在历代的这个大祭司，在以色列他们就记载说，那些大祭司是带着这个祭物。 Tentu saja kita tahu bahwa hewan sebanyak apapun tidak bisa benar-benar menghapus dosa manusia. 我们当然知道有多少的或者有多的这个祭物也没办法来赦免我们的罪。 Yesuslah sang imam sejati. Kenapa? Karena dia tidak membawa hewan sebagai korban penebusan dosa, tetapi dia memberikan dirinya sendiri sebagai penebusan dosa kita. 因为我知道，主耶稣是大祭司，因为他并不是带祭物来的，他是完全带他自己成为这个赎罪祭。 Itu sebabnya sekarang tersedia bagi kita pengampunan yang sempurna dari Bapa. 因此呢，我们现在已经享受到神赐给我们那个完全的这个赦免。 Karena seluruh hukuman dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. 因为我们的罪行已经由主耶稣在十字架所担当。 Saudara, orang percaya masih bisa nggak jatuh dalam dosa? Ayo saya tanya. 弟兄姐妹，这个信主的人，信徒他们还可以堕落在罪恶当中吗？ Banyak yang menganggukkan kepala. 很多人都点头。 Ya, saudara, kita sekalipun sudah lahir baru, kita masih bisa jatuh dalam dosa. 我们已经成为重新得救的，可是我们还可以堕落在罪恶当中的。 Apalagi kalau kita mengerti bahwa dosa itu bukan sekedar perbuatan yang jahat yang kita lakukan. 我们知道罪呢，也不是单单我们所行出来的一些的恶事而已。 Alkitab mengatakan bahwa kalau engkau tahu hal yang baik, tetapi engkau tidak melakukannya, itu juga dosa. 圣经告诉我们，如果你知道你应该是去行的是善事，可是你不去行，你也是犯罪了。 Dan dosa juga termasuk motivasi di hatimu yang tidak tepat. 罪恶也是包括我们在心里面有一些的不好的一些的念头，不好的一些的动机。 Engkau bisa saja rajin berbuat baik, rajin melayani, tetapi motivasimu untuk kesombongan diri. 也许你很殷勤的服侍，你很殷勤的有一些的善行，可是你所行的一切，让你自己觉得你非常好，所以你觉得你非常的自豪。 Maka artinya saudara, sekalipun perbuatanmu itu baik, tetapi karena hatimu tidak tepat, engkau sudah berdosa di hadapan Tuhan. 虽然你行的是好的，可是你的心里没有纯真的这个动机，你在上帝的面前也是犯罪的。 Saat kita datang ke dalam ibadah, maka kita diberi kesempatan untuk kita mengakui dosa-dosa kita. 当我们来到神的殿的时候，我们有机会向我们的神来求他饶恕赦免我们的罪。 Ibrani pasal 4 ayat 16 mengatakan kita menghadap tahta kasih karunia. 在希伯来书的第4章告诉我们，我们是在这个赐恩的宝座前， Bukan tahta penghukuman. 我们不是在这个惩罚的宝座前。 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan kalau engkau datang kepada Tuhan mengaku dosa, Dia akan mengampuni dan menyucikan engkau. 约翰一书1章9节，我们如果承认我们自己的罪，他必赦免我们的罪。 Ini pula yang dikatakan oleh ayat 22 bahwa kita dibersihkan. Dibersihkan artinya kita disucikan, kita diampuni oleh Tuhan.
这也好像在22节所记载的，就是我们的心就是被洗净了，就是我们被洗净的意思，也就是我们被饶恕。Saudara pernah nggak merasa capek karena saudara terus-menerus memakai topeng seolah-olah saudara orang baik, padahal saudara dalam dirimu engkau banyak sekali dosa yang kau sudah lakukan. 弟兄姐妹，你是不是曾经感觉到说，其实你非常的难过，或者说非常的不好受，因为你戴了一个面具来遮盖你就是不义的一面。Pernah nggak merasa capek? 你会觉得你非常的疲劳，因为你戴面具。Dengar ya, jadi orang munafik itu capek. 我们如果成为一个假冒伪善的人，我们是非常累的。Kalau saudara nggak pernah merasa capek jadi orang munafik, ada yang nggak beres dengan diri saudara. 如果你假冒伪善的时候，你觉得你不累的话，在你里面有一些问题了。Saudara tahu bahwa ibadah hari Minggu adalah waktu di mana saudara benar-benar bisa jujur di hadapan Tuhan. 弟兄姐妹，在我们礼拜天敬拜神的时候，我们是能够在上帝面前诚实的一刻。Ibadah hari Minggu adalah tempat di mana saudara bisa meletakkan, mencopot semua topeng-topeng kemunafikanmu. 在主日的时候，你可以卸下你这个假冒伪善的这个面具。Kau bisa datang kepada Tuhan dengan pengakuan yang jujur apapun dosa yang kau sudah lakukan. 你可以来到上帝的面前，诚实的向上帝来承认你所犯的一切的罪恶。Dan engkau datang kepada tahta kasih karunia, bukan tahta penghukuman. Amin. 因为我们是来到这个施恩的宝座，并不是来到这个惩罚的宝座。 Ibadah hari Minggu seharusnya menjadi momen yang paling melegakan jiwa kita. 我们主日的这个敬拜，应该是说让我们的心灵得到安息的一 Kita 刻。 dibebaskan, kita dimerdekakan dari belenggu rasa bersalah. 我们从这个犯罪感被释放出来了。 Yang ketiga, saudara-saudara, 第三点， di dalam ibadah kita diteguhkan kembali pengharapan di dalam Allah. 我们在敬拜的时候，我们在主的里面的这个指望再次的被坚固。 Itulah yang dikatakan ayat 23 bahwa kita harus berpegang pada pengharapan kita. 23节这里说，我们要坚守我们所承认的指望。 Dan pengharapan kita saudara-saudara itu berdasarkan pada Allah yang tidak pernah berubah dan setia menepati janjinya. 我们的指望的依据，因为我们的上帝他是信实不改变的。 Saudara tahu nggak kenapa kita seringkali merasa putus asa di dalam hidup ini? 弟兄姐妹，你是否知道为什么在我们的生活当中，我们常常觉得非常的失望？ Memang banyak penyebab-penyebab yang bisa membuat kita putus asa. 当然是有很多的因素让我们觉得很失望。 Kita menghadapi hambatan, kita menghadapi rintangan, kita menghadapi masalah yang berat. 我们在生活当中面对许多的挑战，许多的障碍。 Tetapi setelah saya pikirkan dalam-dalam, sebetulnya akar yang membuat kita putus asa bukan itu. 可是我深入的这个来思想，我们知道我们的问题，我们的这个根源的，其实不是那一些。 Banyak orang Kristen yang saya temui saudara-saudara, mereka walaupun mengalami kehidupan yang tidak mudah, tetapi mereka punya pengharapan. 我所遇到的许多的基督徒，虽然他们在这个问题挑战当中，可是他们的生活生命是充满指望、充满盼望的。 Mereka tidak putus asa. 他们并不绝望。 Padahal masalah mereka bisa jadi lebih berat daripada kita. 也许他们所面临的问题比我们所遭遇的更重大的。 Jadi apa akarnya yang membuat kita ini jadi gampang putus asa? 是什么的原因、什么根源让我们觉得失望呢？ Dengar baik-baik, ini saudara hasil renungan saya. 我们好好的听着，这就是我经过我所思考的这个结果。 Akarnya adalah karena kita seringkali merasa ingin dan mampu mengendalikan kehidupan kita dengan kekuatan kita sendiri. 我们的这个问题，就是因为我们觉得呢，我们是能够来自己来控制、来面对这些问题。 Kita mau punya sense of control atas diri kita. Kita mau merasa bisa pegang kendali atas hidup kita.
我们觉得我们能够来指控、来管辖或者来自控我们自己的这个生活。 Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini harus sesuai dengan kehendakku, dengan keinginanku. 在这个生活上的一切呢，就是按照我的意愿、我的意思而行出来，或者而发生。 Itu sebabnya ketika kita mengalami hal-hal yang di luar dugaan, apalagi kita tidak bisa mencegahnya. 所以呢，当我们发生一个就是我们意料之外的，或者我们没办法避免的事情的时候， Apalagi hal itu membahayakan dan menghancurkan kita. 甚至那些问题是能够摧毁我们的。 Dan kita tiba-tiba kehilangan sense of control, kita tiba-tiba merasa gagap dan linglung karena kita nggak bisa mengendalikan itu. 我们突然间觉得我们没办法来自控，我们没办法面对这些问题。 Disitulah keputusasaan dengan subur tumbuh dalam hatimu. 就在那个时刻呢，你这个失望、绝望就是出现在你的心里头。 Saudara, apa kaitannya dengan ibadah? 弟兄姐妹，这跟敬拜有何关系呢？ Dengar baik-baik. 我们好好的听着。 Di dalam ibadah kita diingatkan siapa sebetulnya yang pegang kendali dalam hidupmu. Amin. 在敬拜的时候呢，我们被提醒到底是谁来掌控我们的这个生命。 Bukan kita yang pegang kendali, tapi Tuhan yang pegang kendali. 不是我们自己来掌控我们自己生命，而是上帝来掌控我们的生命。 Itu sebabnya dalam ibadah kita mengaku iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. 因此呢，在使徒行传我们宣告说：“我信上帝全能的父，创造天地的主。” Ketika kita mengatakan itu, artinya kita sedang mengatakan, aku tidak percaya pada Jimmy Setiawan. 我们刚才这样，我们如果这样宣告的，表示说我不相信Jimmy Setiawan。 Saya berkata pada diri sendiri, 我对我自己说， saya tidak percaya pada Jimmy Setiawan, Tuhan yang Maha Kuasa, dia bukan yang pegang kendali hidup. 我对我自己说，我不相信我自己，因为我不是掌控我自己的人。 Melalui lagu-lagu yang kita nyanyikan, 透过我们所唱的诗歌， Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kita mengingat Tuhan Kau yang pegang kendali, bukan aku. 当我们唱的诗歌，你是我的主，你是我君王的时候，我们就深深体会到是神来掌控我们的生命的。 Saudara, Tuhan yang pegang kendali adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Amin. 因为我们的神，我们慈悲，我们的这个伟大的神来掌控我们的生命的。 Kalau dia hanya Maha Kuasa tanpa Maha Kasih, dia Tuhan yang cuek. 如果他是无所不能的、有权柄的神，他是就是很不在乎、不理睬我们的神。 Tapi kalau dia hanya Maha Kasih, tidak Maha Kuasa, dia adalah Tuhan yang tidak berdaya. 如果我们的神是有权柄，他没有爱的话，就是他是没有能力的。可是如果他有爱，他没有能力，他没有权柄的话，就是他是一个看起来像无助的神。 Coba sekarang semua jemaat pegang dada masing-masing pakai tangan kanan. 这时候，请我们摸住我们的这个胸口， Ikuti saya ya. 你跟着我， Sungguh-sungguh ikuti saya, keluarkan suara dan dengan penghayatan. 你真正的跟着我， Katakan begini, 你这样说。 Tuhanku mengasihi dan memegang hidupku. 我的神爱我，掌控我的生命。 Ayo, 3, 2, 1. 我的 Tuhanku 神爱 mengasihi 我， dan 掌 memegang 控我的生命。 hidupku. Saudara, kalau engkau sungguh meyakini itu, maka engkau akan mendapatkan kelegaan. 弟兄姐妹，如果你真正的相信，你会得到上帝给你的安息。 Oh, masalahmu belum tentu langsung hilang, 当然，你的问题也不是这样子就消失不 tapi 见了。 pelan-pelan ada kekuatan dari Tuhan yang masuk di dalam jiwamu. 可是有上帝的这个力量、能力来进入到我们的心里。 Yang terakhir, saudara-saudara, kita bersama. 最后一点，我们一起， Ya, saudara-saudara, kita memikirkan mengapa kita perlu beribadah bersama-sama. 我们要思想，我们为什么要一同，或者我们一起来敬拜？ Secara khusus, mengapa kita perlu hadir di gereja bersama-sama? 我们为什么必须到教会来，或者是就是一起来敬拜？ Mengapa tidak bisa kita beribadah online aja terus?
我们为什么不能就是直接就是一直在这个线上敬拜就好了？ Nanti kalau keadaan betul-betul sudah normal, mengapa kita harus datang ke gereja? 如果这个就是情况真正的好了之后，有好转之后完全好，我们为什么还要在教会来敬拜呢？ Nah, saudara-saudara, saya akan memberikan saudara satu jawaban. 弟兄姐妹，我会给你一个答案。 Karena kehadiran kita di dalam ibadah membuat kasih dan kemuliaan Allah semakin jelas dan tegas. 因为我们在教会的这个出席，或者我们的到教会的到来，让在这个敬拜当中，让神的爱和荣耀更明显的。 Saudara, kita tahu Allah itu roh, Allah itu tidak kelihatan. 我们知道我们的神是灵，是看不见的。 Bagaimana orang Kristen dan orang non-Kristen mengalami kasih dan kemuliaan Allah? 这些基督徒或者非基督徒，他们怎么样能经历到神的爱和神的荣耀呢？ Yaitu melalui perilaku kita sebagai anak-anaknya, khususnya di dalam ibadah. 也透过我们这些神的儿女，特别是经过这个敬拜当中。 Ada seorang sejarawan dari abad pertama, ya, sejarawan Kristen abad pertama bernama Tertullianus. 在这个第4纪，有一个历史家叫Tertullianus。 Dia bercerita tentang seorang mata-mata yang diutus oleh Kaisar Romawi pada saat itu. 他讲述了，就是当时呢，他是一个间谍，他被这个罗马的这个皇帝来到这个基督徒的这个群体当中。 Kaisar Romawi ingin menemukan kesalahan-kesalahan berat dari orang Kristen supaya bisa menghukum mereka. 这个该烧的这个罗马的皇帝呢，他要找到这个基督徒的一些把柄。 Kaisar mengirimkan seorang mata-mata untuk masuk ke dalam komunitas orang Kristen mengikuti ibadah mereka. 他就是派了一个人进入到这个基督教的这个群体当中，成为这个间谍来看他们所做所行的，要去抓拿他们。 Setelah sekian lama mata-mata itu kembali kepada Kaisar untuk memberikan laporan. 过了一段时间呢，这个间谍就回到这个该撒的面前，向他报备。 Laporannya berbunyi begini, ini menarik. 他的报告是这样说。 Orang-orang Kristen ini suka melakukan hal-hal yang aneh. 他说那些基督徒呢，喜欢行出一些非常奇怪的这个事情。 Mereka sering nyebut nama Yesus Kristus, padahal orangnya nggak ada di situ. 他们常常称这个主耶稣的名，其实主耶稣并没有在他们的当中。 Tetapi yang membuat saya lebih heran lagi adalah mereka begitu mengasihi Yesus Kristus. 可是使我更奇怪的是，他们那么的爱主耶稣。 Dan mereka begitu mengasihi satu dengan yang lain. 他们当中也非常的彼此相爱。 Padahal mereka dari suku yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda, tingkat ekonomi yang berbeda. 其实他们是从不同的种族、不同的性别，也不同的这个经济的水平的。 Saudara, ketika kita datang bersama-sama di gedung gereja, kita beribadah apapun latar belakang kita. 弟兄姐妹，当我们来到教会来敬拜的时候，无论我们的这个背景是如何的， Kita sedang menyatakan kemuliaan Allah yang mengasihi semua orang tanpa pandang bulu. Amin. 我们在彰显上帝的荣耀，他爱每一个人，并没有分一些的来让我们能够成为有分别的。 Apalagi kalau ditambah dengan perilaku penyembahan kita yang penuh hormat dan semangat kepada Tuhan. 更加上我们非常的这个敬虔的，非常的慎重的，在神的面前来敬拜神。 Maka siapapun yang menyaksikan ibadah kita 所以无论任何人来看到我们的这个敬拜的时候， akan mendapatkan kesan yang sangat positif tentang Tuhannya orang Kristen. 他们对这个基督教的基督徒的这个上帝有一个非常好的一个印象。 Saudara-saudara, 5 menit lagi saya akan selesai. Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasal 14, 弟兄姐妹，在哥林多前书第14章， di situ Paulus menggambarkan, menceritakan bahwa ada orang-orang yang bukan Kristen datang ke dalam ibadahnya orang Kristen. 在这里说，就是那些非基督徒，他们来到这个基督徒的这个聚会当中。 Paulus berharap supaya orang-orang non-Kristen itu ketika melihat ibadah orang Kristen, maka mereka bisa tersentuh dan akhirnya berkata, Tuhan itu sungguh nyata.
所以使徒保罗他希望那些非基督徒，他们看到这个基督徒的敬拜的时候，他们会受到感动，会说这个神真正的在他们当中。Saudara rindu nggak ibadah di GMI Immanuel ini menjadi ibadah yang bisa menjamah, menyentuh orang-orang non-Kristen kalau mereka datang ke sini? Mau, 弟兄姐妹， saudara? 我们是不是非常渴望我们这个以马内利堂的敬拜，也能够感动那些还没相信主的人，当他们来到我们教会来看到我们敬拜的时候， Maka syarat pertama adalah saudara mesti datang dan hadir. 第一个条件就是我们应当出席，我们要参加在教会的这个实体的敬拜。 Loh ya, kalau nggak ada orang sama sekali atau orangnya sedikit, apa yang bisa dilihat? Betul ya? 如果教会当中没有人或者很少人，他们要看什么呢？ Yang bisa memperagakan kemuliaan dan kasih Allah adalah saudara sebagai anak-anak Tuhan. 能让别人看到上帝的爱，就是我们。 Saudara adalah traktat hidup buat orang-orang yang belum percaya. 因为我们是成为一个活的一个单章在当中，让他们看见。 Saudara, saya akan tutup khotbah ini dengan sebuah kutipan dari satu orang yang saudara pasti kenal. 我要做这个最后的结束之前，我要讲述你们所认识的一个人物的所说的这个名言。 Kalau saudara nggak kenal orang ini, saudara malu deh jadi orang Metodis. 如果你身为这个卫理公会的会友，你不认识这个人，那你非常的害羞的。 Saudara, saya akan tutup khotbah ini dengan kutipan dari pendiri gereja Metodis yaitu John Wesley. 我要提到这个卫理公会的这个创办人约翰卫斯理所说的一句话。 Beliau mengatakan, Alkitab sama sekali tidak mengenal kerohanian yang menyendiri. 他说，圣经根本不认识所谓这个单独的或者孤独的这个属灵。 Orang Kristen yang sejati itu harus bertumbuh bersama-sama dengan saudara seiman yang lain. 所以，真正的基督徒一定要以其他的弟兄姐妹一起来成长。 Zoom dan live streaming itu tidak ideal. 这个 Zoom 或者这个现场的这个敬拜，并不是很理想的。 Itu membantu kita di masa pandemi. 这是帮助我们在这疫情的时候。 Tetapi kalau keadaan sudah normal, saudara harus datang karena itulah yang terbaik. 可是当这个已经恢复正常之后，我们一定要来到教会来敬拜，因为这个在敬拜这方面是最好合神心意的。 Kalau saudara sebagai orang Kristen malas datang beribadah ke gereja, 如果你身为基督徒，你好像就是很懒得来到教会做礼拜。 saudara bukan hanya melanggar perkataan pendiri Metodis. 你不是单单违反了这个卫理公会的创办人所说的， Tetapi saudara bukan orang Kristen yang Alkitabiah. 你也是成为了不符合圣经的基督徒。 Karena di Alkitab tidak ada orang Kristen yang bisa bertumbuh sendiri. Amin. 因为在圣经告诉我们，我们不能独自一个人成长。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa, kami mensyukuri firman-Mu kepada kami. 亲爱的主，我们感谢你今天早上你的话语再次的提醒我们。 Sekarang giliran kami untuk betul-betul mempraktekkan firman Tuhan. 这个时候，让我们能够把主你的话语行出来， Berikan kami kesetiaan dan kesungguhan untuk mengikuti ibadah di gereja. 让我们能够真心的、能够真实的来到教会，专心的来敬拜你。 Kalau keadaan sudah benar-benar aman, berikan kami keberanian untuk melangkahkan kaki masuk ke dalam gedung gereja beribadah bersama. 如果这个情况已经安全了，让我们能够勇敢的大到这个教会里面来敬拜你。 Karena kami rindu menjadi bagian dari ibadah yang memperlihatkan kemuliaan dan kasih Allah kepada orang-orang lain. 因为我们渴慕来到教会，能够成为让人看到主你的爱和你的荣耀的一个信徒。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 我们就是祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。